KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Para penonton sekalian, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, ada juga kat luar sana tengah berniaga, ada tengah menjaga gerai, ada yang tengah lipat karipap. Betul ke lipat karipap? Dan ia berkait dengan subjek kita pada hari ini iaitu pengajian keusahawanan. Anda mesti nak belajar kan macam mana nak jadi businessman. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Di studio kita bersama dengan Cikgu Hafiz. Cikgu, apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Tadi saya sebut tadi betul ke Cikgu? Orang yang berniaga di gerai, buat karipap dan sebagainya, mereka ni kira kita boleh istilahkan usahawan juga ke Cikgu? Ya, boleh. Kira usahawan jugalah. Okey, yang Cikgu berusaha untuk berniaga. Salah satulah apa ciri-ciri usahawan juga. Yelah, petang-petang hari ni Cikgu, sebab ramai murid-murid kita ada yang pergi ke bazar Ramadan. Tapi yelah Cikgu, kita kekangan PKP ni kita kena jaga SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Betul Cikgu? Betul. Yang penting usaha tu. Ya. Baru boleh jadi usahawan. Tapi sebelum kita nak mula kelas kita Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey. Silakan Cikgu. Kenakan cecair pembasmi kuman. Alright, saya pula Cikgu. Boleh? Okey, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Alright. Tapi jangan buang merata-rata, letakkan dalam bekas yang kita bawa bersama-sama. Supaya kita tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright. Letak dalam plastik. Simpan di tempat yang selamat. Alright. Baik Cikgu, topik kita pada hari ini berkaitan dengan pengajian keusahawanan. Ya. Apakah topik yang menarik yang akan kita bincang pada hari ini Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan bincang bab 2 iaitu pembangunan keusahawanan. Alright. Pembangunan keusahawanan yang meliputi tajuk peranan keusahawanan, yang kedua profil usahawan dan yang ketiga peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Okey, kalau macam saya ni ada muka macam usahawan ke tidak Cikgu? Ada. Okey Cikgu, apa benda lah saya nak jual nanti nak kena jadi usahawan ni kita kena tahu apa yang kita nak jual Cikgu kan? Ya, betul. Okey Cikgu, jadi itu pandangan Cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Tapi apa kata Cikgu, kita nak tengok apakah pandangan murid pula tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Okey. Didik TV KPM. Saya menyukai subjek pengajian keusahawanan ini kerana subjek ini sukar didapati di mana-mana sekolah selain daripada sekolah-sekolah teknik. Tambahan pula, subjek ini mengajar saya untuk menjadi seorang usahawan yang bertauliah di mana saya ingin menjadi usahawan sejak dari kecil. Selain itu, ia turut mengajar saya untuk menjadi seorang individu yang mempunyai kepribadian yang mulia seperti tidak mudah berputus asa, berani mengambil risiko dan berwawasan. Saya mendapati bahawa untuk menjadi seorang itu terdapat banyak kemahiran yang perlu kita kuasai. Antaranya ialah kemahiran kepimpinan, kemahiran jaringan, kemahiran komunikasi dan sebagainya. Selain itu, seseorang usahawan itu perlu bijak mengatur strategi supaya perniagaan mereka dapat didirikan dan dapat berkembang. Sekiranya seseorang usahawan itu tidak dapat memenuhi mana-mana kriteria yang berikut, ia akan menjadi sukar bagi mereka untuk membangunkan perniagaan serta meluaskan lagi perniagaan mereka. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, orang kata nak jadi usahawan ni mulut kena manis lah Cikgu. Ya, betul. Bila mulut manis Cikgu, barulah kita mudah nak close deal dan sebagainya. Jadi orang tertarik dengan apa yang kita jual Cikgu. Ya, betul. Kalau saya nak try menjual
batu dan kayu agak-agak laku tak cikgu? Sebab apa? Mulut kena manis. Mulut kena manis. Alright. Baik cikgu, kita bukan saya seorang saja pada hari ini cikgu. Jadi kita bersama dengan murid-murid kita yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Agak-agak mereka dah bersedia ke belum cikgu? Bersedia dah bersedia dah kot apa kata kita jemput mereka. Jom masuk ke dalam kelas kita pada hari ini. Okey. Cikgu, mereka ni di kalangan usahawan juga ke cikgu suatu hari nanti? Bakal usahawan. Bakal usahawan. Okey cikgu. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka cikgu. Apa kata kita ini daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka juga cikgu Melaka, ya betul. Ni anak murid cikgu lah. Ya, semua satu kelas. Alright. Jadi saya nak berkenalan dengan seorang demi seorang. Kita nak berkenalan mula-mula sekali dengan Tisha. Tisha, boleh kenalkan diri tak? Tisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, silakan. Binti Khairul Adaha dari Sekolah Menengah Teknik Jatuh. Okey. Seterusnya kita ada Afikah. Afikah, boleh kenalkan diri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Afika binti Razan dari Sekolah SM Teknik Melaka. Alright, seterusnya Nisrina. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nisrina Nabilah dari Sekolah Menengah Melaka Bukit Piatu. Okey, terima kasih. Dan kita ada Adam. Adam, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Darwis bin Salahuddin daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, dan seterusnya Afan Syazwan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afan Syazwan Bisharum daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, dekat sikit mikrofon tu, tak dengar suara awak yang sedap tu. Sikit lagi Afan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru dengar. Saya Muhammad Afan Syazwan Bisharum. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Agaknya puasa, kata abang cameraman kita kan. Puasa agaknya. Okey, dan last kali kita ada siapa ni? Anis, silakan Anis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Neza Anis Mehdi Hassan daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, terima kasih semua. Jadi cikgu boleh bagi tips tak cikgu macam nak jadi usahawan? Boleh cikgu tapi lepas ni lah. Murid-murid jangan ke mana-mana. So, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Road to Success SPL 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tapi tak berlalu lagi cikgu. Ada berapa hari lagi? Ada 2-3 hari lagi. Ada 2-3 hari lagi. Relax dulu. Okey. Tapi murid-murid kita pun dah buat persediaan hari raya kat cikgu. Beraya kat rumah pun okey juga kan. Alright. Cikgu, jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia, cuba tunjuk gun sikit. Okey, ni muka tak sabar nak raya ni cikgu. Okey, semua dah bersedia cikgu. Jadi cikgu, kita ada lagi kad di atas talian cikgu yang dikirimkan oleh murid kita. Apa kata jom kita tengok? Right. Selamat Hari Guru. Terima kasih kerana telah membuat kami jatuh cinta dengan belajar. Terima kasih telah percaya pada kemampuan kami, wahai guru tercinta. Alright, yang dikirimkan oleh Amira Adilah binti Muhammad Asyadi. Betul ke saya sebut tu? Kelas 5 Kejuruteraan Sekolah SMK Taman Klang Utama. #terima kasih cikgu. Yelah, murid-murid kan, tanpa cikgu siapalah kita. Rasanya berapa ramai dah cikgu, anak-anak murid cikgu yang dah berjaya di luar sana, yang cikgu seingat cikgu lah, ramai dah cikgu? Boleh ramai jugalah. Ramai juga cikgu. Ramai dah jadi usahawan cikgu Ya, ada yang dah jadi usahawan. Okey, dah lepas ni cikgu, insya-Allah 6 orang ni pula yang akan jadi usahawan cikgu. Ya, betul. Ya, betul Ya. Okey, jadi murid-murid sekalian, tumpukan perhatian. Sekarang ni kita nak belajar, nak dapat tips bagaimana nak jadi usahawan bersama dengan cikgu Hafiz pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. Hari ini kita akan belajar iaitu tentang tajuk bab 2 tingkatan 4 iaitu pembangunan keusahawanan. Yang mana inilah buku teks tingkatan 4 pengajian keusahawanan yang diguna pakai di pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Teknik ataupun pelajar yang mengambil subjek pengajian keusahawanan tingkatan 4. Okey, yang mana kita ulang kajilah hari ini dan sebagai ingat ulang semulalah pelajaran yang telah kita pelajari iaitu tingkatan 4 lepas. Okey, bab 2 pembangunan keusahawanan
kita akan belajar 3 topik. Yang utama iaitu tentang peranan keusahawanan, yang kedua profil tokoh usahawan, dan yang ketiga peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Jadi dalam peranan keusahawanan itu ada 3 subtopik yang penting, iaitu pembangunan diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Kemudian peranan keusahawanan dalam situasi perniagaan, ini melibatkan analisis pelajar. Dan yang ketiga, kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya. Kemudian yang kedua, profil tokoh usahawan, iaitu tentang subtopik yang pertama, ciri-ciri usahawan yang perlu dikenali oleh semua dan kita semua. Yang kedua, profil usahawan atau yang kita perlu lihat gambaran usahawan yang sebenar untuk kita jadikan contoh. Dan yang ketiga, tokoh usahawan, ini melibatkan satu tugasan lah kepada pelajar untuk mengkaji ataupun mencari tokoh-tokoh usahawan yang boleh jadikan ikon ataupun model dalam kehidupan mereka ataupun dalam perniagaan mereka. Dan yang ketiga iaitu peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang banyak membantu para usahawan. Yang pertama tentang menggalakkan pembangunan keusahawanan, yang kedua menggalakkan aktiviti perniagaan, dan yang ketiga perancangan perniagaan baharu yang merupakan satu perkara yang perlu bersedia oleh para usahawan untuk merancang satu perniagaan. Dalam 3 topik ni cikgu, mana satu yang menjadi favourite murid-murid cikgu? Kalau sebut pasal topik ni, mesti murid-murid akan senyum lebar, seronok dalam belajar subjek ni cikgu. Mana satu? Bab yang mana satu cikgu? Ya, antara 3 ni kebanyakannya profil tokoh usahawan lah. Sebab mereka akan mencari usahawan-usahawan ataupun tokoh-tokoh yang boleh dijadikan ikon mereka. Maknanya dia nak follow lah cikgu Ya. Okey, bagus tu cikgu. Okey. Dan kita tengok tajuk ataupun topik yang pertama, peranan keusahawanan, iaitu standard pembelajaran ataupun objektif yang pertama iaitu huraian peranan keusahawanan. Ini melibatkan diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Kemudian yang ketiga, analisis peranan keusahawanan dalam situasi perniagaan, dan yang ketiga, perbincangan kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya. Jadi pelajar akan tahulah tentang kelebihan yang banyak dalam bidang keusahawanan. Okey, kita tengok peranan keusahawanan kepada pembangunan. Yang pertama, diri, iaitu membangunkan potensi diri. Jadi potensi diri inilah yang ada pada ciri-ciri, termasuk Aiman ada ciri-ciri itu. Oh, ada cikgu Ada. Oh, tak sangka pula saya cikgu. Kita lihat dengan cara iaitu pertama sekali beranilah. Berani itu antara satu potensi diri yang perlu diusahakanlah oleh para usahawan. Okey. Selain daripada itu, sabar. Itu pun potensi dirilah yang sabar ada pada usahawan. Contohnya peniaga sekarang ni, waktu berpuasa ni kan, masih dapat, orang kata, daripada pagi tadi mencari bahan-bahan untuk berniaga contohnya, sampai ke petang. Yelah, petang kadang-kadang hujan je Ya, memang sabar betul lah. Memang kena sabar. Dan yang kedua iaitu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Okey, sudah pastilah mereka berniaga ataupun mereka menjalankan perniagaan sudah pasti ingin mencari keuntungan untuk diri dan keluarga. Jadi pada masa yang sama ini, saya tak nak bercakap seorang sebab dia satu tajuk ulang kaji bagi pelajar tingkatan 5. Jadi saya beri peluang kepada siapa apa yang bertanggungjawab untuk memberi penerangan tajuk-tajuk seterusnya ini. Okey, siapa cikgu? Cikgu petik seorang cikgu. Siapa dia cikgu? Okey, siapa? Ataupun ada volunteer ke? Mana nak tahu? Afan. Afan Okey, silakan Afan. Hello. Okey, hello. Hello, hi. Hello. Okey, Afan. Yes. Okey, peranan keusahawanan. Peranan keusahawanan kepada pembangunan diri. Ya, keluarga, untuk keluarga. Keluarga. Keusahawanan dapat membangunkan sesebuah keluarga dengan membantu meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi dan pendapatan keluarga. Okey. Seterusnya, pembangunan keluarga juga terhasil melalui peluang pekerjaan yang diwujudkan kepada ahli keluarga. Perniagaan dapat dikembangkan dan diwarisi daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Okey. Ada lagi? Itu saja. Itu saja. Terima kasih Afan. Okey, terima kasih Afan. Okey. Sama.
Macam mana cikgu? Kita Okey. boleh terima tak apa yang Boleh, dicerita boleh. tadi? Okey, Maknanya dia ingatlah dan dia ulang kaji tentang peranan keusahawanan kepada keluarga sebagai mengingatkan semula tentang itulah peluang pekerjaan kepada ahli keluarga ataupun mewarisi perniagaan daripada turun-temurun lah. Yelah, kedai dulu kan bapak dia buka kedai runcit contohnya. Jadi anak dia mewarisi lah perniagaan ayah dia. Betul Ya, cikgu? betul. Okey. Seterusnya Afan. Boleh bersedia Afan? Silakan Afan. Adam. Adam pula. Okey, Adam. Okey, Adam. Ini saya juga. Okey, peranan keusahawanan kepada pembangunan Masyarakat juga. masyarakat. Okey. Okey, peranan usahawan kepada masyarakat. Pihak yang mendapat impak positif daripada pembangunan. Salah satu pihak yang mendapat impak positif daripada pembangunan keusahawanan melalui kewujudan peluang pekerjaan. Okey. Okey, lagi. Aktiviti keusahawanan dapat menghasilkan pelbagai barang atau perkhidmatan menerusi kreativiti dan inovasi produk baru. So orang lain dapat manfaat lah daripada kita punya inovasi. Okey, ada lagi. Maknanya cikgu, kita boleh create peluang pekerjaan lah untuk orang ramai cikgu Ya, betul. Okey, ada lagi tak? Adam ada lagi? Tak ada dah. Okey, terima kasih Adam. Hawa mana Hawa? Hawa tak ada Okey cikgu, seterusnya peranan keusahawanan. Okey. Jadi peranan keusahawanan seterusnya adalah kepada pembangunan negara. So pastilah daripada mula diri, keluarga, masyarakat, maka negara pun dapatlah kesan daripada pembangunan keusahawanan ini. Yang mana pertama iaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Sudah pastilah kalau perniagaan tu bukan sekadar di peringkat dalam negara ataupun masyarakat setempat, tapi kalau pergi ke luar negara atau peringkat global, ekspor import dan malahan kalau sekarang dalam talian, perniagaan dalam talian kalau daripada luar negara pun secara online pun membeli barang-barang produk kita, sudah pastilah akan dapat kesan kepada pembangunan ataupun pendapatan negara. Kemudian yang kedua menjadi pembangkit pembangunan negara, main kesannya sudah pastilah negara ataupun pihak pemerintah akan menyediakan berbagai prasarana kan, untuk kemudahan kepada usahawan-usahawan kita. Dan seterusnya agama, sudah pastilah kan, dalam aspek agama, pembangunan agama membantu golongan kurang berkemampuan. Tak kiralah dia non-Muslim ke Muslim ke, sudah pasti akan beri begitu prihatinlah dengan keusahawanan ini dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan. Yelah cikgu, bila dah banyak duit ni kita kena keluar zakat cikgu. Ya, itu dalam sisi Muslim itulah zakat, sedekah. Jadi membantu golongan yang susah lah cikgu. Ya. Okey, dan yang kedua adalah meningkatkan pendapatan penganut agama itu sendiri. Jadi ini sudah pastilah bila mana semua agama pun menggalakkan kata penganutnya untuk berusaha, bekerja, bukan duduk saja. Jadi itulah peranan pembangunan kepada agama tu dari segi keusahawanan. Ya betul cikgu. Tiba-tiba duduk-duduk duit duduk atas meja cikgu. Tak boleh jadi macam tu. Maknanya kita kena tetap berusaha. Sebab tu nama dia usahawan cikgu Ya betul. Dia kata tak ada relakan ke, tak ada. Dia kena usaha baru kita dapat sesuatu cikgu kan. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya bila mana cerita pasal peranan-peranan tadi, maka kita akan lihat kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya. Okey. Pun siapa yang boleh bantu untuk terangkan tentang kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya? Okey. Siapa pula ni? Ini biasa kalau yang terang ni dia ni tak lama lagi usahawan ni cikgu. Siapa agaknya? Afikah ke nak cuba tu? Siapa yang nak cuba? Niza, cuba Niza. Peluang yang tiada batasan. Ni bercakap ni pun peluang tanpa batasan juga cikgu ni. Okey, silakan Anis. Kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya antaranya peluang yang tiada batasan. Okey, apabila seseorang terlibat dalam bidang keusahawanan, seseorang usahawan akan menemukan peluang perniagaan yang tiada batasan. Okey. Usahawan yang bijak dan kreatif, dia akan menjadikan setiap masalah
yang timbul dalam perniagaan itu sebagai peluang untuk dia mengembangkan perniagaan tersebut. Okey. Berkembang itu akan menyebabkan usahawan tidak terikat dalam satu bidang saja. Okey. Seterusnya ialah pemilikan perniagaan atau organisasi. Terdapat sebilangan individu dia tak suka bekerja di bawah arahan orang. Jadi dia ambil keputusan untuk bekerja sendiri dan individu tersebut bebas dalam buat keputusan dan seorang usahawan dia boleh mengembangkan perniagaan tersebut mengikut cita rasa sendiri. Wah, cara dia terang tu cikgu dah macam usahawan lah. Ya, betul. Anis ni dah start berniaga ke Anis? Dah ada perniagaan ke? Belum lagi Tapi nanti kalau ada peluang nak berniaga apa ni Anis? Nak jual tudung ke? Nak jual make up ke apa ni? Nak jual popiah ke? Anis? Anis ingat nak bisnes apa nanti? Baju? Cita-cita saya bukan nak jadi seorang usahawan pun. Nak jadi apa tu? Nak jadi accountant. Wah, accountant pun salah seorang daripada yang menjayakan keusahawanan tu cikgu, betul? Ya, betul. Okey, tahniah Anis. Suka cikgu bila diorang ni ada semangat, ada gaya macam tu cikgu, maknanya mereka ni akan berjaya cikgu Okey, terus cikgu. Okey, seterusnya punca pendapatan atau ganjaran. Sudah pastilah punca pendapatan atau ganjaran bagi mereka yang melibatkan dalam bidang keusahawanan tak terbatas lah. Maksudnya selagi dia usaha lebih, maka dia boleh dapat lebih lah. Dan pada masa yang sama ada risiko juga. Itu memang semula ada risiko kan. Tapi punca pendapatan tu tidak tetap. Maknanya dia kata kalau dia berusaha lebih dalam kata accountant tadi dengan ilmu matematik yang ada, mereka dapat mengira kos kan. Maka sudah pastilah mereka dapat tahu pendapatan yang mereka target. Mereka yang hendak dicapaikan. Okey, dan yang keempat, membaiki status diri dan masyarakat. Maka sudah pastilah bidang keusahawanan ini dapatlah membaiki kalau taraf hidup dia dulu hidupan yang susah kan, maknanya berpendapatan rendah ataupun mungkin keluarga daripada keluarga yang susah, sudah pastilah dengan keusahawanan mereka dapat keluar daripada kepompong daripada taraf hidup yang rendah. Dan seterusnya yang akhir iaitu yang kelima, kejayaan yang boleh diwarisi. Kejayaan yang boleh diwarisi bermakna yang kata tadilah awal tadi iaitu mereka boleh turun temurun lah. Dan kalau mak ayah dia sudah pasti kalau memiliki perniagaan yang besar boleh diturunkan kepada anak dia sampailah ke generasi yang mampu untuk berusaha lebih. Contoh macam ketupat palas kak cik ke ataupun restoran mak tok ke kan, diwarisi oleh anak-anak mereka. Diwarisi oleh anak-anak dia. Okey. Baik, saya suka cikgu. Sebelum kita beralih kepada slide berikutnya, tadi Anis kata bila masalah itu diambil menjadi peluang perniagaan cikgu Okey, betul. Macam mana tu cikgu? Bila masalah diambil daripada contohnya tentang kalau keperluan makanan lah kan. Bila semua makanan tu ada kekurangan, contohnya peluang contoh PKP ni cikgu kan. PKP tak ni boleh nak ke kedai, susah nak ke kedai. Jadi ada delivery cikgu delivery. COD kan. Pun sama jugalah. Ambil peluang dan dengan masalah yang ada. Waktu sekarang ni lah contohnya. Okey, cantik cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya ni antara contoh format baru untuk SPM bagi tahun 2021 ni lah. Yang mana adanya bahagian A, B dan C. Okey, ini contoh soalan. Okey, kita tengok bahagian A, iaitu senaraikan potensi diri yang boleh dijelmakan melalui ciri-ciri keusahawanan. Siapa jadi, nak cuba? Markahnya 2 markah. Maknanya jawapan dia pendek saja. Pendek je cikgu? Jadi satu-satu. Okey, siapa nak cuba? Afan, silakan. Afan. Okey. Jawapannya adalah kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Ya. Betul cikgu? Boleh, betul. Okey, tahniah Afan. Okey. Seterusnya bahagian B, terangkan peranan keusahawanan kepada pembangunan diri dan masyarakat. Okey, di sini ada 2, diri dan masyarakat. Tapi markah dia banyak tu cikgu. Markah banyak, 6 markah. Jadi diri 3 markah, masyarakat 3 markah. Jadi itulah antara tips lah untuk menjawab soalan format baharu SPM untuk bahagian B. Maknanya markah dia banyak, soalan dia
ringkas lah Ringkas. begitu. Tapi kena dihuraikan Maknanya ataupun setiap dijelaskan. poin kena ada 3 dan 3 cikgu. Betul? Betul. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba? Hafika. Aha. Okey. Peranan keusahawanan kepada pembangunan diri adalah seorang usahawan perlu membangunkan potensi diri melalui ciri-ciri keusahawanan yang dimilikinya. Selain itu, usahawan dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Seterusnya, usahawan perlu sentiasa memiliki sifat sabar dan tidak mudah putus asa semasa menghadapi cabaran dan dugaan dalam perniagaan mereka. Macam baca berita je tu. Betul ke tu? Okey cikgu. Macam mana? Berapa markah kita boleh bagi kepada Afika? Okey, ada untuk diri tu baru 3 markah lah. Masyarakat. Ada 3 lagi? Ya, ada 3 lagi. Afika nak sambung? Saya kacau je kan? Pembangunan masyarakat ada Afika tadi. Aha. Okey. Peranan keusahawanan kepada pembangunan masyarakat adalah aktiviti keusahawanan menghasilkan kepelbagaian barang atau perkhidmatan menerusi kreativiti dan inovatif produk baharu yang memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu, keusahawanan dapat melahirkan masyarakat yang gigih, berusaha dan melayang nilai-nilai keusahawanan. Seterusnya, usahawan yang menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat. Okey. Dah. Tak aci cikgu. Afika dia baca jawapan. Tapi tak apa. Afika nanti nak jadi usahawan apa? Nak meniaga apa ni Afika? Cita-cita saya bukan usahawan. Jadi apa tu? Jadi accountant. Wow, dia semua nak jadi accountant lah cikgu. Kalau macam saya diberi pilihan kan, saya nak jadi apa? Saya nak jadi macam Cikgu Hafiz. Okey cikgu? Lepas ni cikgu bagi tips Okey. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Protu Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Itulah abang-abang kita yang berada di belakang tabir yang susah payah untuk mengadakan program Didik TV ni cikgu. Sebab dalam TV nampak kita dua je kan, tapi belakang tabir ramai mereka yang menjayakan program kita. Baik cikgu. Tadi kita dah terangkan berkaitan dengan peranan keusahawanan kepada pembangunan diri dan masyarakat. Mungkin ada lagi soalan, kita bagi yang susah sikit cikgu. Okey. Silakan. Seterusnya bahagian C tentang kajian kes. Yang ni sebenarnya kajian kes ni dia punya petikan ni ataupun esei dia agak panjang. Cuma saya ambil petikan lah yang berkaitan tentang soalan. Okey. Contohnya, Puan Mira telah lama berkecimpung dalam bidang keusahawanan sehingga produknya telah berada di pasaran ASEAN. Dia amat berharap anaknya Kira untuk meneruskan hasil usahanya dan menceritakan tentang peluang masa hadapan. Namun, anaknya masih dalam dilema sama ada ingin menyambut usaha ibunya atau kekal sebagai akaunten di sebuah syarikat. Tu yang ramai jadi akaunten tu. Supaya dia nampaklah tentang kelebihan. Soalan ni berdasarkan petikan di atas. Jawab soalan berikut. Puan, bagaimanakah Puan Mira akan menerangkan kelebihan? Jadi kelebihan bidang yang diciburinya iaitu bidang keusahawanan kepada Kira. Jadi markahnya panduan dia 8 markah. Banyak dia punya isi huraian untuk dijelaskan dalam soalan ini. Okey. Dengar elok-elok accountant sekalian. Ini jawapan dia. Okey cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Siapa yang nak jawab soalan ni? Okey, Niza. Okey, Niza. Niza tadi yang accountant tu kan cikgu kan? Ya. Okey, biar dia jawab. Puan Mira dapat menerangkan kepada anaknya Kira tentang kelebihan bidang keusahawanan ialah yang pertama peluang yang tak dibatasi. Puan Mira telah menerangkan kepada anaknya Kira bahawa seorang usahawan akan menjadikan setiap masalah sebagai peluang untuk menjana pendapatan yang lebih luas. Seterusnya, pemilikan perniagaan dan organisasi. Puan Mira hendaklah menerangkan kepada anaknya Kira bahawa Kira tidak perlu terikat di bawah arahan orang lain serta Kira juga bebas dalam membuat keputusan dan boleh mengembangkan perniagaan mengikut cita rasa anaknya sendiri. Okey. Yang ketiga, sebagai punca pendapatan
dan juga ganjaran. Puan Mira hendaklah menerangkan kepada Kira bahawa Kira boleh dapat ganjaran atau pendapatan yang tinggi atas hasil penat lelahnya sendiri tanpa terikat dengan jumlah yang tertentu. Dan akhir sekali, Kira dapat membaiki status diri dan masyarakat di sekelilingnya. Hal ini kerana Kira boleh membantu masyarakat dengan menyediakan kemudahan infrastruktur seperti masjid, sekolah dan sebagainya. Wow. Selain itu, Kira juga boleh membantu masyarakat dengan membuka peluang pekerjaan yang luas kepada masyarakat di sekelilingnya agar kes pengangguran dan kes jenayah dapat dikurangkan. Bila Kira ni membantu masyarakat dia, Kira akan menjadi seorang yang dermawan dan Kira akan dikenali dan dihormati oleh segenap masyarakat. Okey. Wah, bagus lah. Macam pensyarah lah. Boleh dapat full mark tu. Berapa markah cikgu nak bagi? 8 markah. Okey, tapi saya nak tanya Anis lah cikgu. Tadi dia dah cakap panjang lebar cikgu. Jadi dia nak jadi accountant ke nak jadi usahawan sekarang ni Anis? Nak jadi accountant juga? Tapi accountant pun cikgu, dia boleh buka syarikat sendiri cikgu kan? Betul. Betul. Maknanya bukan dia nak jadi accountant, dia kena kerja dengan orang je. Dia pun boleh buka syarikat kita sebutkan firm sendiri, accountant sendiri kan. Dan dia boleh ada pekerja sendiri. Ya, betul. Betul tak Anis? Betul Okey cikgu, tahniah Anis. Okey, 8 markah untuk anda. Okey, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita masuk pada topik yang seterusnya iaitu profil tokoh usahawan. Okey, yang mana standard pembelajaran yang kita akan pelajari iaitu tentang ciri utama usahawan, kemudian profil usahawan dan yang ketiga ni adalah tugasan iaitu profil tokoh usahawan seperti yang saya sebutkan awal tadi. Okey, yang mana ciri-ciri usahawan? Ciri-ciri usahawan merupakan set tingkah laku yang menyumbang ke atas kejayaan seseorang usahawan berjaya. Okey, jadi set tingkah laku itulah yang kita nak usahakan ataupun dah ada dah kan, ciri-ciri usahawan ni. Okey, seterusnya individu yang cenderung untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan perlu memahami profil usahawan berjaya. Tu yang kata tokoh tu model menghayati dan mengamalkan ciri utama usahawan berjaya. Okey, kita lihat pada ciri-ciri usahawan. Ada banyak yang disenaraikan, lebih kurang 9. Okey, kreatif. Biasa kreatif, semua kreatif, tapi itulah kreatif ni mencipta sesuatu yang baharu. Okey, yang mana yang kedua inovatif. Ubah suai kepada yang sedia ada kepada yang lebih bermanfaat ataupun yang berguna lah. Okey, seterusnya cikgu nak minta siapa yang nak terangkan ni. Okey, siapa? Usahawan yang seterusnya. Nizam juga. Anis ni bagus lah. Tapi kita bagi siapa? Peluang kepada... Bagi peluang siapa? Tisha lah cikgu. Tisha nampak macam usahawan juga tu. Okay. Silakan Tisha. Okey, apakah ciri-ciri usahawan tadi Tisha? Ciri-ciri usahawan, yang pertama, belik lagi. kreatif. Okey. Yang pertama, kreatif, inovatif, bijak merebut peluang, berwawasan, memiliki dorongan dalaman, tidak mudah putus asa, berani mengambil risiko, mempunyai keupayaan memimpin, dan bersaing. Kalau awak rasa kalau dekat Malaysia ni kan, siapa di antara tokoh usahawan yang mungkin awak kagum lah, dia ni power lah kalau bab-bab niaga ni, memang power lah. Ada tak tokoh usahawan yang awak jumpa dekat Malaysia ni? Neelofa. Neelofa. Okey, ni sebab kita nak ambil perkara-perkara yang baik yang ada pada diri tokoh tersebut, betul cikgu? Ya, betul. Dan kita nak follow dan saya nak make sure bahawa suatu hari nanti Tisha, awak pun akan jadi macam Neelofa juga. Boleh Tisha? Boleh. Okey, alright. Teruskan cikgu, silakan. Okey, jadi ciri-ciri usahawan berdaya saing contohnya. Mana kata usahawan perlulah melihat pesaing-pesaing yang lain. Bukan hanya syok sendirilah. Kadang-kadang dia merasa cukup apa yang ada tu, tidak melihat tentang kelebihan orang lain untuk dibuat tambah baiklah untuk produk ataupun perkhidmatan yang diberi. Okey, seterusnya ciri-ciri usahawan ni ada 9. Harapkan pelajar-pelajar, murid-murid supaya dapat tahulah untuk menghuraikan ciri-ciri usahawan. Okey, seterusnya tentang profil usahawan.
Yang mana satu tajuk yang penting untuk pelajar atau murid tahu iaitu tentang profil usahawan ialah satu gambaran yang menerangkan tentang latar belakang dan faktor. Ini beberapa faktor yang membawa seorang usahawan kepada kejayaan. Okey. Sebab latar belakang itulah yang berperanan, sama ada dia yang daripada susah menjadi senang, dan kalau yang senang pun dia menjadi lagi senang. Itu antara latar belakang berpandukan kepada keluarga dan persekitaran. Dan yang seterusnya, usahawan yang berjaya boleh ditarifkan sebagai seorang usahawan yang telah berjaya mendirikan dan memperluaskan perniagaannya. Okey, jadi aspek dalam profil usahawan yang berjaya ada 2, 4, 6. Yang pertama, latar belakang, faktor dorongan, cabaran dan halangan, cara menghadapi cabaran dan halangan, kejayaan dan prinsip hidup. Kalau kita lihat profil usahawan yang berjaya ini ada pada semua orang. Maknanya dikata kejayaan dia bergantung pada tahap masing-masing lah. Kalau dahulu mungkin dia berniaga mungkin sebulan 100,000, mungkin pada bulan akan datang dia punya kejayaan dia lebih daripada 100,000 contohnya. Okey, jadi latar belakang dia berkait tentang diri, kan, mungkin dia anak sulung, mungkin dia lebih kepada berdikari, kan, ataupun mungkin latar belakang dia daripada keluarga susah, melihat kepayahan, kesusahan ibu bapa dia berniaga, dia berusaha lebih. Contohnya tokoh usahawan negara kita iaitu Tan Sri Said Mohtar, kan, yang asalnya adalah daripada bapa mak ayahnya berniaga hanya mengembala kambing ataupun menjual ternakan, yang akhirnya dia memiliki maknanya dikata syarikat-syarikat besar dalam negara kita. Okey, faktor dorongannya ada 2, satu dorongan dalaman dan luaran. Dalaman itulah yang ada pada diri masing-masing. Maknanya dikata sesuatu kerjaya itu yang adanya peluang keusahawanan sebenarnya. Sebagai karier, sebagai pengacara pun ada peluang dia, dan accountant pun ada peluang dia. Jadi itulah sebenarnya tentang usahawan ni, kan, kena kreatif, ada inovatif, kan. Okey, sebenarnya cabaran dan halangan. Mana tak ada yang kehidupan kita tak ada cabaran, yang tiada halangan, semuanya ada. Cuma bagaimana cara nak hadapi cabaran itulah yang kita cuba belajar daripada tokoh-tokoh yang ada. Dan seterusnya, kejayaan dan prinsip hidup. Dalam individu usahawan itu ada prinsip hidup dia. Contohnya Aiman ada prinsip hidup. Saya ada prinsip hidup, cikgu. Contoh? Contoh prinsip saya, cikgu, manjada wajadah. Manjada wajadah. Siapa berusaha dia akan dapat. Betul, cikgu? Boleh, ya, betul, betul. Okey. Okey, seterusnya inilah contoh soalan format baru, iaitu tentang soalan yang pendek, itu bahagian A, yang menggantikan objektif. Maknanya format baru tiada objektif lagi. Jadi pelajar kena menjawab dengan soalan-soalan pendek ini dengan jawapan yang pendek dan ringkas lah. Okey, contohnya senaraikan 2 aspek penting dalam profil usahawan. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, silakan. Okey, Adam. Adam macam nak cuba je, Adam. Nisrina ke? Ke dah nak buka dah tu? Okey, Nisrina. Okey, silakan. Okey, silakan, Nisrina. Mike. 2 aspek penting bagi profil usahawan ialah latar belakang dan faktor dorongan. Okey. Okey, dah dapat full mark. Senang saja. Full mark lah, cikgu. Full mark dah, 2 markah. Simple. Simple jawapan dia. Okey, seterusnya bahagian B. Terangkan 3 ciri usahawan yang berjaya. Okey, mana terlihat markah 6, ada 3 ciri usahawan. Satu jawapan, satu jawapan, 2 markah. Mana dia kena beri fakta dan huraian dia, ataupun dia kena terangkanlah ciri tersebut. Okey. Okey, kita nak minta siapa pula, cikgu? Siapa pula? Silakan. Okey, siapa pula? Kita nak minta tadi Anis dah. Okey, Tisha, silakan Tisha. 3 ciri usahawan yang berjaya. Yang pertama, bijak merebut peluang. Usahawan perlu bijak berpeluang, menerusi pengalaman lampau yang dilaluinya dan menjadikan masalah sebagai cara untuk menjana pendapatan. Ya. Seterusnya, yang kedua, berwawasan dan berpandangan jauh. Seorang usahawan yang berwawasan dan berpandangan jauh mempunyai maklumat yang jelas dalam mencapai kejayaan yang diinginkan. Yang terakhir ialah tidak mudah putus asa. Usahawan perlu melakukan beberapa percubaan ataupun eksperimen sebelum perniagaannya berjaya untuk memastikan
perniagaan yang dijalankan dapat dikekal lama. Oh, right. Okey. Tu cikgu Ada 3 fakta, ada 3 penerangan. Maka boleh dapatlah 6 markah. 6 markah. Dia kata kena pandang jauh cikgu. Ya. Tapi saya pandang mata dia cikgu Okey cikgu. Boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey. Seterusnya tentang peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Ini merupakan tajuk ataupun subtopik yang terakhir lah. Yang terakhir. Tetapi panjang dia punya huraian dia berkaitan tentang peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Jadi peranan agensi kerajaan ni banyak sebenarnya dan bukan kerajaan tidaklah sebanyak agensi kerajaan. Sebab itu peranan agensi kerajaan tu membantu lebih kepada para usahawan. Kemudian yang kedua tentang penjelasan peranan yang mana dalam menggalakkan aktiviti perniagaan. Dan yang ketiga, perancangan perniagaan baru dan agensi yang boleh dilibatkan. Okey cikgu. Yang ni peranan-peranan agensi kerajaan dalam membantu usahawan. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, lepas ni kita cerita pasal ni cikgu. Ya. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak peluang yang sebenarnya diberikan oleh pihak kerajaan. Kita ketahui selepas ini. Kita berhenti seketika. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, saya nak berniaga lah cikgu. Saya nak berniaga roti canai frozen cikgu. Okey. Apa di antara peluang-peluang yang mungkin pihak kerajaan boleh bantu saya cikgu? Okey, kalau roti canai frozen tu biasanya modal. Modal cikgu modal lah. Itu yang pembiayaan modal. Okey. Okey. Mungkin tak perlu nak memiliki premis yang besar. Mungkin dalam talian pun boleh digunakan. Buat di rumah juga? Ya, dari rumah saja. Dan yang penting dapat modal untuk adanya produk lah. Kan? Yang tu yang penting lah. Dan malahan memudahkan lah dari sudut aspek pembiayaan modal. Yang mana kalau kita elakkanlah pada pinjaman along. Sedangkan pihak kerajaan ada menyediakan pelbagai kemudahan. Pinjaman kan, ataupun bantuan modal. Ada yang berfaedah, ada yang tanpa faedah lah. Okey. Jadi peranan agensi kerajaan yang pertama tentang pembiayaan modal lah. Sebagai contohnya Tekun. Tekun ataupun PUNB. Termasuk juga MARA juga ada menyediakan pembiayaan modal dan kepada usahawan-usahawan yang baru ataupun yang sedang ataupun yang ingin mengembangkan perniagaan mereka dan yang boleh dimiliki ataupun boleh didapatilah oleh pihak usahawan. Okey, yang kedua tentang khidmat pasaran. Terutamanya dalam aspek khidmat pasaran ni peranan agensi kerajaan dari sudut pertanian lah, iaitu tentang farma. Farma dia memasarkan produk-produk hasil pertanian dan dia daripada maklumlah orang kata petani-petani yang berada di kampung-kampung untuk orang kata memasarkan produk di luar ataupun di pekan dan sebagainya memerlukan orang tengah lah. Maka farma ni lah yang berperanan untuk mengadakan sama ada yang juga adakan orang kata expo untuk mengajak termasuk orang asal atau orang asli untuk berniaga di expo yang diadakan. Okey, itu antara peranan agensi kerajaan yang perlu kita tahulah ataupun usahawan tahu tentang peranan kerajaan ini, agensi kerajaan. Seterusnya saya nak minta siapa ni? Sebab dia dah ulang kaji sebenarnya ni. Okey. Tisha cikgu. Cikgu. Okey, Tisha. Okey, peranan lain bagi agensi kerajaan ialah khidmat penyelidikan dan pembangunan. Pembangunan produk ni kita dapat jalankan dengan lebih berkualiti sekiranya usahawan mendapatkan khidmat ini daripada pakar yang terdapat di dalam dan di luar negara. Sebagai contoh, agensi yang terlibat seperti MARDI atau nama penuhnya ialah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia yang menggalakkan usahawan untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan mencipta produk baru. Seterusnya, peranan agensi kerajaan ialah pengkomersialan produk hasil penyelidikan. Hasil aktiviti pembangunan dan penyelidikan tadi, kita perlu komersialkan supaya dapat memberi manfaat kepada pengguna. Sebagai contoh, banyak produk yang telah dikomersialkan oleh pihak Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia atau nama ringkasnya adalah SIRIM, seperti produk granumas ataupun produk tulang tiruan yang telah dikomersialkan sebagai produk dalam industri farmaceutical dan perubatan di Malaysia. Akhir sekali,
khidmat, nasihat dan latihan. Okey. Sebagai usahawan, Okey, teruskan. sebagai usahawan, kita mesti inginkan kemajuan dalam perniagaan. Jadi khidmat ini penting bagi menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran usahawan dalam perniagaan. Antara agensi yang terlibat adalah Majlis Amanah Rakyat atau nama ringkasnya adalah MARA. Oh, okey cikgu. Maknanya usahawan-usahawan di Malaysia ni tak perlu bimbang lah cikgu. Ya, betul. Macam saya nak jual roti canai frozen tu cikgu Maknanya saya tak perlu bimbang daripada sudut modal. Lah tak ada modal lah cikgu. Kita ada pinjaman. Lah saya tak tahu nak buat roti canai yang bagus cikgu. Kita ada R&D kan. Dan saya tak tahu macam nak urus cikgu. Kita ada khidmat nasihat. Saya tak tahu ke mana nak jual cikgu. Kita ada khidmat jaringan. Okey, ini penting cikgu Seterusnya cikgu. Okey. Jadi yang lain adalah antara kemudahan infrastruktur, kemudian penguatkuasaan dan pusat inkubator yang kerajaan sediakanlah untuk kemudahan para usahawan. Alright. Seterusnya peranan agensi bukan kerajaan. Ada 3 iaitu bank perdagangan, kemudahan jaminan kredit dan yang terakhir kemudahan pinjaman koperasi. Kalau ada kerajaan ada pinjaman, di agensi bukan kerajaan pun ada di bank perdagangan ataupun koperasi lah yang menyediakan pinjaman. Okey. Seterusnya inilah agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan. Secara mudah untuk kita ingat, MARA, MDEC, SME Corp, Fama, MADI, SIRIM dan MIDA. Dan agensi bukan kerajaan bank perdagangan termasuk CIMB, Maybank, bank-bank perdagangan itulah yang diklasifikasikan sebagai bank perdagangan. CGC ini adalah berkaitan tentang jaminan kredit bagi pengusaha IKS yang membuat pinjaman yang besar, ada jaminan kredit daripada CGC. Kemudian Persatuan Perniagaan, Institusi Kewangan Islam dan Koperasi. Inilah agensi-agensi yang perlu para usahawan tahu untuk mencari peluang pada agensi-agensi yang ada dalam negara kita. Okey, dan inilah sebagai perancangan perniagaan baharu. Yang pertama tadi tentang memperoleh atau mencari peluang, termasuklah ilmu lah, maklumat yang perlu ada pada seseorang atau individu yang nak menjadi usahawan ataupun peniaga. Yang kedua, mencari maklumat. Dan yang ketiga, mendapatkan sumber. Dan yang terakhir, melaksanakan strategi. Jadi inilah perancangan perniagaan yang perlu ada pada setiap individu ataupun setiap usahawan untuk mendapatkan, orang kata itulah yang dikatakan berwawasan tu. Dan kalau tidak ada perancangan, mana mungkin kita boleh capai matlamat ataupun tindakan yang sewajarnya. Sebab itulah perancangan ni penting dalam setiap kehidupan kita juga sebenarnya. Betul, perancangan ni kan. Sebab tu bila kita merancang ni cikgu maknanya ini salah satu daripada tips untuk kita berjaya sebagai seorang usahawan. Cikgu, mungkin sebagai saranan terakhir daripada cikgu kepada murid-murid kita ni, orang kata apa, di samping mereka nak bekerja, ada cita-cita sebagai accountant dan sebagainya, mungkin mereka tetap kena ada dalam jiwa mereka sebagai seorang usahawan. Betul cikgu? Ya, betul. Namun cikgu, sebagai nasihat akhir daripada cikgu, bagaimana mereka ni nak bermula sebagai usahawan cikgu? Okey, yang pertama nak mula sebagai usahawan, itulah kita melihat tentang masalah yang ada pada sekeliling kita yang memerlukan penambahbaikan lah. Itu yang adanya kreatif dan inovatif. Okey, kemudian yang kedua adalah tentang ilmu, di mana dikata ilmu tu dan latihan yang perlu diperoleh daripada orang kata usahawan-usahawan yang dah berjaya. Okey, dan yang terakhir itulah kata dengan ciri-ciri usahawan yang ada tadi, sanggup menanggung risiko dan mencari peluang berterusan, dan kita bersabarlah apa yang kita hadapi. Contohnya ni lah, contohnya PKP, dan contohnya hujan, berniaga di pasar malam ataupun di bazar Ramadan. Okey. Maknanya cikgu, mungkin murid kita ada soalan terakhir nak bagi kat cikgu, soalan cepumas cikgu. Ada tak? Siapa nak tanya kepada cikgu? Silakan. Ada tak? Kalau tak ada, ini peluang terakhir ni, peluang terakhir sebelum kita nak habis ni. Kalau tak ada, tak apa cikgu. Maknanya kita ada. Siapa tu? Silakan. Cikgu. Okey. Mengapa seseorang usahawan perlu mempunyai sikap berwawasan dan berpandangan jauh?
Okey. Itulah tadi cikgu kena pandang jauh tu. Kenapa cikgu? Okey, sebab kita melihat kepada masa hadapan, mana kita nak mencapai kecemerlangan ataupun kejayaan, memang kita kena melihat pandangan yang jauh lah, wawasan, supaya kita dapat menyusun strategi tadi. Kan? Bukannya sekelip mata kita boleh capai satu matlamat tu, bermula daripada kesalahan, kesilapan, ataupun mungkin kita ada mengalami pelbagai masalah yang akhirnya kita keluar daripada masalah. Okey, jadi akan dapatlah capai matlamat ataupun cita-cita yang kita harapkan. Saya pernah dengar seorang usahawan ni dia kata apa cikgu? Siapa diri kita 5 tahun akan datang adalah bermulanya daripada langkah kita yang pertama. Langkah sekarang ni cikgu. Ya, betul. Maksudnya kalau kita 5 tahun lagi nak jadi usahawan, nak pakai kereta mewah dan sebagainya, sekarang ni lah kita kena bermula. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka, dan terima kasih kepada Cikgu Hafiz. Ya, saya. Seronoklah belajar pada hari ni cikgu. Okey. Saya pun hari ni saya nak try lah buat roti canai frozen. Boleh cikgu? Boleh. Dan selepas ni kalau saya dah kaya raya tu cikgu, saya ajak cikgu makan roti canai kat Boleh, kedai saya. jangan lupa. Boleh cikgu? Boleh. Tolong doakan saya lah cikgu kan. Dan murid-murid kita dah berada di akhir siaran. Beri lambaian kasih sayang anda sikit. Boleh tak murid-murid kita? Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ibu Kepada Nobel Trisha binti Garot Daha ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan rakan-rakannya dari kelas 5 perdagangan. Semoga dapat menjawab soalan peperiksaan dalam semua subjek, terutamanya dalam subjek pengajian keusahawanan. Semoga dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Good luck and all the best. Assalamualaikum. Saya Hasan bin Uda bakul kepada pelajar Mirza Anis binti Hasan, pelajar tahun 5 perdagangan Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu Melaka. Dengan harapan semoga anak saya Mirza Anis berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Semoga ia dapat berusaha dengan bersungguh-sungguh agar berjaya dalam cita-citanya. Dan dengan ucapan good luck, sekian, terima kasih.